Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazir Kahar bertemu sekali lagi dalam Fiesta Labor PNB at Home, sembang-sembang ASNB pada pagi ini. Bagi anda yang di luar sana, selamat datang untuk program Fiesta Labor PNB at Home, dan kita akan berstreaming secara live di Facebook ASNB pada pagi ini. Kami mengalu-alukan ketiban anda ataupun program ini akan berlangsung selama 1 jam, dan saya tidak akan kesorangan kerana panel jemputan yang akan membincangkan satu topik yang kira pada saya satu penting yang menjadi perbualan hangat pada waktu ini, terutamanya di kalangan orang yang dalam industri teknologi, generasi muda dan juga yang berminat dalam pelaburan mata wang kripto. Jadi mungkin di kalangan kita ramai yang mengambil langkah-langkah yang cukup berani, tetapi mungkin juga di kalangan kita yang mungkin mengambil sikap berhati-hati, dan lebih-lebih lagi kerana situasi pasaran sekarang yang tidak menentu, dan mungkin yang sudah pun melabur ada perkara yang tidak faham berkaitan dengan pelaburan kripto. Ada yang tertipu dan sebagainya, ada nak cuba nasib dan sebagainya, ada hanya bergantung harap kepada pelaburan kripto ini. Jadi kita akan bincangkan. Saya ingin berkongsi sedikit data berkaitan dengan pelaburan kripto pada hari ini, kerana ini penting untuk kita lihat berkaitan dengan bagaimana mata wang kripto akan memberikan satu kelebihan dalam pelaburan kita dan menjadikan aset paling popular dalam kalangan pengguna kita pada masa ini. Jadi untuk yang keduanya berkaitan dengan Bitcoin, dihasilkan melalui mining ataupun berkaitan dengan cara penempaan yang memakan atau satu jangka masa yang amat panjang dengan cara penyelesaian masalah dan formula matematik untuk menghasilkan Bitcoin menggunakan peralatan komputer. Dan faktor yang ketiga untuk saya jelaskan sedikit sebelum saya perkenalkan tamu pada pagi ini, penghasilan Bitcoin telah ditetapkan untuk tidak melebihi 21 juta Bitcoin, ada kadarnya, dan pada kadar sekarang ia dijangka habis di tempat ataupun kira-kira pada tahun 2040. Dan faktor yang keempat, jaringan blockchain atau yang kita katakan dengan satu ledger awam yang merekodkan segala transaksi Bitcoin yang dapat diakses oleh semua pengguna yang terlibat dengan proses transaksi dan penempatan Bitcoin. Menurut pengasasnya, Bitcoin dicipta bagi membolehkan transaksi pembayaran secara atas talian ataupun online dihantar secara terus dari satu pihak kepada pihak yang lain, peer to peer, tanpa perlu melalui institusi perbankan atau kewangan sebagai pihak ketiga, dan ia akan melicitkan urusan transaksi. Jadi untuk melihat perkara ini dan menarik topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini, saya tidak kesorangan, dan apa yang saya katakan tadi lebih pakar akan dijawab, akan dijelaskan oleh yang ada di sebelah saya pada pagi ini. Jadi tanpa berlengah masa, saya perkenalkan topik kita pada pagi ini, mata wang kripto, pelaburan alternatif, bina kekayaan, sejauh mana potensinya. Jadi saya bersama dengan saudara Aaron Tang. Terima kasih Aaron kerana sudi bersama saya Nazir Kahar pada pagi ini. Terima kasih Tuan Nazri kerana sudi menyebut saya. Ya, Aaron Tang sebagai pengurus negara Luno Malaysia, yang tidak asing lagi kalau mereka yang membuat pelaburan dalam kripto ini, yang antara syarikat yang diberikan lesen ataupun dibenarkan untuk berunus niaga berkaitan dengan kripto. Jadi tanpa berlengah masa untuk kita lihat isu kripto dan bagaimana kita membina kekayaan selain daripada pelaburan-pelaburan yang sedia ada, yang kita sedia maklum dengan cara pelaburan yang familiar dengan kita. Jadi mungkin Encik Aaron, bagai permulaannya, mungkin saya ni selalu terdedah dengan kripto dengan apabila ada isu tangkapan polis ke pihak KDN ke pihak regulator ke orang mining kripto dengan curi kabel TNB ke pesawat TNB dan sebagainya. Itu yang biasa kita dengar. Kedua je, orang kripto ni, saya rasa asing sangat kerana mungkin saya bukan orang teknologi kot. Saya orang media. Mungkin tidak terdedah dengan mata wang Bitcoin ataupun kripto. Jadi mungkin soalan asas saya, sejauh mana sejak Aaron
berada dalam industri ini, sejak berada membawa jenama Luno, sejauh mana penerimaan rakyat Malaysia terhadap pelaburan aset digital ini? Ya, terima kasih Tuan Nazri. So, apa yang kita dapat lihat di masyarakat Malaysia ni, penerimaan tentang menggunakan mata wang kripto, terutamanya sebagai pelaburan memang sangat baiklah. Kalau kita tengok statistik di Luno Malaysia, sekarang terdapat lebih daripada 600,000 pelanggan di Luno Malaysia. Ini statistik pada akhir tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan statistik tahun 2020, hanya lebih kurang 180,000 pelanggan. So dalam jangka 1 tahun, jumlah pelanggan dah naik lebih kurang 3 kali lah. So boleh dikatakan responsnya sangat bagus, tapi penggunaannya banyak sebagai pelaburan. Itu penerimaan Bitcoin setakat inilah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, bagaimana dengan demografi pelabur yang menyertai platform ini dan apakah sebenarnya objektif yang ingin mereka capai apabila mereka, yalah, mungkin mereka dah melabur dalam ASB, dah melabur dalam unit-unit amanah, tetapi nampaknya kripto dan juga Bitcoin ini satu pelaburan yang mungkin boleh memberikan pulangan. Yeah. So kalau kita tengok demografik pelanggan Luno, kebanyakan aktiviti adalah di kalangan umur 30 hingga 39 tahun. So mungkin golongan profesional dari pelbagai latar belakang. Tapi kalau kita tengok yang biasanya, pekerjaan seperti kejuruteraan, pendidikan. Saya dah boleh jangka dah tu. Bidang kewangan, bidang pendidikan dan juga teknologi maklumat. So boleh dikatakan rakyat Malaysia yang agak biasa dengan fintech lah, finance, teknologi begitu. Ya. Kalau kita tengok tujuan penggunaan, lebih 76% menggunakan mata wang kripto untuk either tujuan pelaburan atau tujuan perdagangan. Perdagangan maksudnya trading lah. Mungkin mereka yang cuba membuat secondary income atau side income menggunakan trading. Ada juga penggunaan lain seperti contohnya menghantar dana dan untuk urus niaga, tapi lebih kecil lah. So tujuan utama memang untuk investment. Adakah itu juga kerana Aaron sendiri mempunyai latar belakang dalam kejuruteraan oil and gas misalnya, adakah sudah terdedah dengan kripto sejak sebelum mencampurkan diri dengan Luno ni? Bagi saya, ni pengalaman peribadi lah. Saya suka banyak membaca. Saya memang suka membaca blog-blog, blog teknologi, website-website. Saya rasa bukan sebab pengalaman saya sebagai engineer, tapi ini mungkin berkaitan dengan minat lah. Sebab saya memang minat dengan teknologi baru, memang minat dengan kewangan. Dan saya pun ada blog sendiri menulis pasal kewangan semua kan. So bukan mesej saya bukanlah you tak perlu jadi jurutera untuk memahami Bitcoin. Okay. Mungkin kerana Aaron juga ada latar belakang kejuruteraan dan biasa dengan pelaburan. Dengan pelaburan konvensional ni, Aaron rasa bosan ataupun tidak banyak pilihan. Walaupun kita tahu ada pelaburan-pelaburan yang memberikan pulangan yang tetap seperti kita tahu ASB yang ada jaminan daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Tetapi kripto ni mungkin bagaimana? So mungkin agak surprising lah. Tapi bagi saya pelaburan tradisional bukan membosankan. Saya bukan jenis yang percaya, walaupun saya kerja dengan syarikat kripto kan. Saya bukan golongan mereka yang katakan, oh kita perlu 100% masuk dalam kripto. Sebenarnya kita perlu faham, kripto ini ialah pelaburan yang risikonya tinggi, ya, jauh lebih tinggi daripada pelaburan asas macam ASB. So misalnya kalau Tuan Nazri tanya saya kan, bagi pelabur yang baru, yang first time, saya bukan cadangkan terus masuk dalam Bitcoin atau kripto. Cuba kita fikirkan, adakah simpanan kecemasan kita, emergency savings kita dah cukup ke? Adakah ASB kita dah cuba sebelum tu? Mungkin kita perlu cuba investment yang asas sebelum kita menceburi investment yang lebih risiko tinggi macam Bitcoin dan kripto.
saya dah nampak dah profil kelompok yang membuat pelaburan dalam kripto. Tetapi kita nak tahu juga sebelum kita berbincang lebih lanjut ini, Aaron, bagaimana mata wang kripto ini diniagakan dan apa risiko? Tadi Aaron dah cakap pasal risiko. Dan risiko ni tak sama dengan pelaburan konvensional tradisional yang lain, tetapi kripto lebih tinggi risiko pelaburannya. Jadi boleh apa yang akan ditanggung oleh pelabur jika mereka sudah pun terjebak lah dalam pelaburan kripto? Ya. So I think sebab kita ada juga bincang pasal ASB kan. Okay, kita ambil contoh ASB. Okay, first thing kita tahu pasal ASB. ASB ni dia ada satu ciri-ciri yang sangat istimewa, sangat special, di mana modal kita selamat. Betul. Kalau kita invest RM1,000 dalam ASB, RM1,000 itu memang akan kekal. Cuma tiap-tiap tahun dividen kita lebih atau kurang saja. Mungkin 5%, mungkin 6% kan. Ya. Tapi kalau kita invest dalam satu benda investment macam contoh saham, contoh mata wang kripto, kita kena faham bahawa tiada jaminan keuntungan. Ya. Boleh naik, boleh turun. So market akan sentiasa bergerak. Kalau kita tengok advertisement dekat Facebook yang kata, oh jaminan kripto 2% setiap bulan. Itu tak betul. Itu memang tak betul. Itu memang scam. Ya? Kita kena tahu bahawa first risiko tiada jaminan keuntungan. Okay, so itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua saya nak sebut, ini lebih kepada basic kepada security kita masa kita gunakan online system. Okay? Pelaburan kripto ni 100% online. Okay? 100% online. Semua transaksi dalam atas talian. Semua transaksi atas talian. So, biasalah kita kena follow amalan security yang bagus. Ya. Okay? Guna password yang selamat. Jangan kita guna password 1234 atau password kita PASS. Yang orang boleh jangkakan. Orang boleh jangkakan. Okay? Kita perlu pastikan email address kita selamat. Okay? Jangan kita masuk email kita nampak macam scam punya email, kita klik, oh cepat kaya. Sudah. So kalau kita mengamalkan amalan-amalan ni yang berisiko tinggi, maka risiko kita untuk investment pelaburan kita pun akan naik tinggi. Okay? So email kita dah sebut pasal password. Satu lagi, kita berhati-hati. Jangan kita klik link-link yang advertisement kita nampak kan, skim cepat kaya lah, apa macam love scam pun ada kan. Jangan kita klik link macam ni, sebab ramai juga pelabur ni dia tertipu. Dia ingatkan ini skim pelaburan yang betul, tapi lepas dia hantar duit dia, tidak boleh dapat balik. Oh, banyak risiko, 4 risiko utama ataupun syarat utama kalau kita nak melabur tadi. Berkaitan dengan Luno sendiri, di mana Aaron berada sekarang, merupakan bursa mata wang kripto pertama yang diluluskan. Sebenarnya sudah ada. Luno adalah satu bursa mata wang kripto pertama diluluskan oleh SC ataupun Suruhanjaya Security di negara kita. Jadi, adakah pada masa ini Luno bekerja rapat dengan pihak kawal selia, regulators seperti SC untuk mewujudkan persekitaran selamat pelaburan kripto yang boleh dipercayai oleh masyarakat kita, Aaron? Ya, memang. So kalau kita tengok mandat yang diberikan kepada Suruhanjaya Security atau SC, bagi mereka yang mungkin belum biasa dengan SC atau Suruhanjaya Security, ini adalah badan kerajaan yang mengawal segala benda yang berkaitan dengan investment. Okay? So contohnya kalau bursa saham, kalau investing dalam bond ke atau unit trust ke, actually semua dikawal di bawah Suruhanjaya Security. Okay? So SC punya mandat actually dia nak pastikan keselamatan pelabur atau investor protection. Maksudnya pelabur kita tidak tertipu, tidak termasuk dalam scam, duitnya tidak hilang. So mandatnya dia berikan kepada syarikat macam Luno, kita perlu melakukan program pendidikan, program kesedaran. Dan contoh yang macam program kita pada hari ini kan, program kesedaran, program kita cerita, kita bukan buat sales, kita bukan cuba menarik pelanggan, tapi kita nak buat pendidikan.
So memang syarikat Luno memang kita akan bekerjasama lah dengan mana-mana badan kerajaan, contohnya seperti Bank Negara juga ataupun SIDC. Kita akan sangat happy lah kalau kita dapat bekerjasama buat program pendidikan bersama. Setakat hari ini, adakah Luno saja yang dibenarkan untuk beroperasi sebagai berusaha mata wang kripto di Malaysia? Di Malaysia ni ada 4, Tuan Nazri. So Luno merupakan yang pertama, tapi ada choice lain jugalah. Kalau pelabur di Malaysia ni nak try platform lain, boleh juga mengeksplore lah. Okey. Kalau kita baca dan juga dapat maklumat di internet biasa, Aaron, kan, kita selalu berada di social media, kita tahu pelaburan kripto ini seolah-olah dia tak ada sempadan, dia tak ada had. Mungkin bagi orang yang pertama kali mendengar di bual bicara kita pada pagi ini, mungkin, rupanya Luno sudah pun berdaftar dengan SC di negara kita dan ada 3 lagi. Jadi rupanya ada. Tetapi bagi yang ingin menjadi cepat kaya lah, ini biasalah, pelaburan ini tak boleh lari dengan pemikiran nak cepat kaya. Mereka tak fikir risiko, mereka tak fikir macam mana syarat-syarat dan sebagainya. Jadi dengan adanya bursa seperti Luno, bagaimana pelaburan kripto ini dapat dilakukan dan kita dapat mengelakkan daripada orang middleman, orang tengah, Aaron? Ya. Apa yang saya nampak Tuan Nazri agak membimbangkan kalau kita tengok scam-scam ni, selalunya dia punya modus operandi dia macam Standard lah tu. Mesti dia ada middleman. mesti ada macam orang agent. tengah, agent. Agent tu datang kepada kita, dia janjikan kita kepulangan yang tinggi. Pulangan yang tinggi. Dia janjikan kita, tiap-tiap bulan I akan bagi you 3%. Ya. Okay, so macam Tinggi tu. macam pernah dengar kan. Ya, ya. Okay, 1 tahun I bagi you 36%. Okay. Nampak tinggi. Okay. So itu first dia punya modus operandi. Dia janjikan pulangan yang tinggi dan kita tahu sebagai pelabur dekat dunia ni sangat kurang, sangat jarang kita jumpa pelaburan di mana pulangan itu guaranteed. Memang sangat kurang. Okay? Dekat Malaysia ni sebab kita ada ASB, kita ada KWSP, kita ingatkan benda ni biasa. Sebenarnya tak biasa. Pulangan guaranteed return ni, dia bukan konsep yang biasa. Okay? So itu yang pertama. Yang kedua, selalunya ejen ni, dia akan cakap, you kena bagi duit kepada saya. Saya yang tolong melabur. Itulah yang akan trigger. Ada fee yang dikenakan kan, bukan percuma. Fee yang dikenakan, tapi you bayar duit masuk akaun saya. Itu red flag yang sangat-sangat important kita kena tengok. Sebab kalau you invest dengan syarikat-syarikat pelaburan yang sah di Malaysia ni, dia tidak menggunakan macam you bayar wang you kepada akaun persendirian orang lain. Tiada. Tidak macam saya invest dalam akaun Encik Nazri and then Encik Nazri tolong invest saya. Itu tidak sepatutnya. Sepatutnya kalau guna bursa aset digital macam Luno, bayaran itu terus kepada syarikat Luno. Itulah yang paling penting saya nak pelabur faham. Apa lagi red flag yang biasa orang yang melakukan pelaburan kripto dan juga dalam pelaburan Bitcoin ini yang mereka terlepas pandang? Kadang-kadang mereka tahu tetapi kerana mereka ni ada obses terhadap transaksi digital, mereka tak endahkan, mereka ignore. Aaron, selain daripada yang Aaron katakan tadi. Saya rasa red flag yang paling utama ialah bila kita lupa konsep risk management atau mengawal risiko. Macam saya katakan tadi kan, saya bukan golongan mereka yang kata kita 100% masuk dalam kripto. Sebab kita kena faham kripto ni dia high risk investment. Ya, mungkin dia juga high return investment, tapi dia high risk investment. So kita kena faham kalau kita masuk 100% dalam high risk investment, apa yang akan jadi kalau misalnya market turun kan? Kita tahu market kripto boleh naik, boleh turun. So ini risiko yang sangat tinggi. Bagi saya memang tak berbaloi lah kita ambil risiko yang sangat tinggi. Tapi kadang-kadang, ini I dah tengok ramai kawan saya kan. Saya sendiri pun pernah mengalaminya. Kita dah untung, kita dah untung sikit, kita rasa boleh pergi lagi ni. Okey, saya akan invest lebih. Tapi sepatutnya kita perlu mengambilkan sikap berhati-hati. Pelaburan is not get rich quick. Pelaburan sepatutnya kita melabur untuk jangka masa panjang. Bukan kita melabur nak harap dalam 1 bulan kita boleh beli Lambo.
So itulah risiko paling besar yang saya tengok kalau kita dah lupa untuk mengawal risiko. Ya, kalau kita melabur dalam emas misalnya, melabur dalam unit amanah ataupun di bursa saham, kita sentiasa terdedah dengan sentimen apa yang berlaku di keliling kita dan juga berlaku di dunia. Adakah pelaburan kripto ini juga terdedah dengan risiko kalau perang antara Russia dengan Ukraine sekarang, adakah bursa mata wang kripto juga akan jatuh ataupun bagaimana, ataupun dia ada cara tersendiri untuk kembali kepada pasaran yang normal? Ya, memang. So pasaran kripto juga dia banyak dipengaruhi oleh macro sentiment, ya. So berlainan sikit. Contohnya kalau bursa saham KL dia banyak dipengaruhi oleh contohnya kejadian di Malaysia ni. Ya. Mungkin Pasal politik misalnya dan sebagainya. Apa-apa yang berlaku di Ya. Malaysia ni lah. Tapi kripto ni lebih kepada satu investment, global investment, di mana dia dipengaruhi oleh faktor-faktor makro lah, seperti contoh Encik Nazri dah cakap perang di antara Ukraine dengan Rusia. Kita dah nampak waktu perang tu berlaku harga kripto pun turun. Setakat ni dia dah berjaya recover, tapi boleh nampaklah efek-efek makro ni. Ya, tapi kalau Tesla invest di Malaysia naik juga kot. memang. Okey, kerana kita tahu Elon Musk antara believer kepada mata wang ataupun pelaburan kripto ataupun Bitcoin. Jadi kalau saya sendirilah, mungkin ramai di kalangan masyarakat di luar sana yang menonton pada borak-borak kita pada hari ini akan berminat untuk melabur dalam mata wang kripto di mana-mana bursa yang digital yang diiktiraf oleh SC misalnya seperti Luno. Jadi adakah ada had pelaburan tertentu, misalnya nak mula RM10 ke, nak mula RM100 ke, alah kami ada duit nak mula dengan RM2,000 dan sebagainya, dan bagaimana kalau nak mula melabur dengan duit yang saya sudah peruntukkan ini, nak mula kat mana ni, Aaron? Ya. Cara untuk mendaftar dengan mana-mana bursa aset digital dekat Malaysia ni, saya bukan cakap sebagai Luno saja. Tidak. Proses dia agak sama. Ya. Kita perlu sign up maksudnya kita mendaftar diri kita melalui online atas talian dekat website. Okey. Lepas tu kita gunakan email kita dan mobile number kita untuk melakukan verifikasi lah. Okey. Lepas tu semua dalam online semua dalam online. Talian Tak ada isi form macam secara konservatif. Tak ada isi form. Semua dengan app atau online. Okay. Tidak perlu ejen. Saya sekali lagi saya nak terangkan. Tak Kalau ada ada ejen tu memang bukan kripto lah. Kalau ada ejen tu saya rasa red flag lah. Kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Sebab sepatutnya direct relationship tu direct antara kita dengan dengan bursa aset digital lah. Okey, selepas kita verifikasi proses verifikasi phone number dengan email, kita perlu menjawab few questions lah. Biasalah macam kalau kita nak sign up dengan MyASNB pun kita perlu mendaftar, bagi full name, bagi my card contohnya. Okey. So selepas beberapa hari bekerja akan dapat account. Dapat account tu cara nak invest, investment minimum dia RM1. Okay. Oh, sampai seminima itu? RM1. Bukan $1, RM1 pun boleh? RM1. So tujuan dia untuk kita boleh katakan macam micro investment lah. Okay. Bagi mereka yang mungkin nak try untuk belajar, kita tak try dengan RM100, RM1,000 kan. Kita nak just try the system, kita nak cuba boleh dengan RM1 saja. Okay. Itu untuk tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan untuk sendirilah. So proses dia, kalau kita nak top up wallet dia, kalau kita nak beli, semua menggunakan app dan juga menggunakan sistem perbankan lah. Contohnya gunakan FPX untuk transfer duit kita dari bank account kita masuk dalam app Luno. Untuk kita lebih berhati-hati dan kita dapat identify red flag, Aaron, apa beza kalau kita mendaftar dengan syarikat yang sudah pun diberi kebenaran beroperasi bursa wang kripto seperti Luno di Malaysia dan juga 3 syarikat yang lain, dengan syarikat-syarikat yang saya rasa beratus lagi di laman web itu di peringkat global? Apa yang membezakan dan apa yang kita perlu perhatikan kriteria pendaftaran dan pelaburannya? Ya,
mungkin beribu-ribu lah, bukan 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 ratus. beratus lagi, beribu ya. Mungkin beribu. So saya tahu juga ramai di Malaysia ni dia macam tertarik dengan melabur di platform aset digital yang di luar negara, ya. So apa bezanya antara yang diiktiraf oleh SC dengan syarikat-syarikat yang di luar ni? Yang pertama, kita ada kepastian. Kalau SC dah melakukan kajian, dah syarikat-syarikat yang diberi kelulusan ini sudah pun diinvestigate, SC sudah buat homework, dah make sure semua proses kita adalah diterima dan selamat. So para pelabur mempunyai kepastian. Okey, ini platform yang betul lah kalau I nak invest. Nombor dua, kita kena tengok. I banyak cakap pasal risiko hari ni kan. Okey, risikonya kalau kita ada, contohnya kita melabur dengan platform, contohnya dari China atau contohnya dari Dubai kan. Kalau something happen, contohnya ada berlaku kesilapan teknikal atau worst case scenario, syarikat tu tutup, Muflis, bankrupt, ya, bankrupt. muflis. Duit kita macam mana? Kita nak buat laporan polis dekat Bukit Aman pun syarikat tu base dekat Dubai, China atau betul. Dubai. Ya. So itu menjadi satu risiko juga. Satu lagi, kalau kita nak masuk mahkamah saman company tu kan, nak dapatkan balik duit kita. Susah kan kalau dia berada di Dubai, unless kita ada company kita dekat Dubai, mungkin boleh tolong lah. Tapi bagi kebanyakan rakyat Malaysia, mungkin ini sangat susah. Berlainan kalau kita invest dengan syarikat yang diiktiraf oleh SC dekat Malaysia ni, kalau ada masalah kita tahu, okey, kita boleh pergi kepada syarikat tu, kita boleh minta penjelasan, okey, macam mana nak solve problem kita. Kalau kita tak dapat penjelasan yang satisfied, okay, kita boleh buat komplain dekat SC juga. Okay, SC akan mengambil komplain ni dan dia akan buat kajian betul ke tidak, dan dia akan tolonglah para pelabur untuk mencapai satu penyelesaian. So itulah yang saya nak sebut advantage kalau kita guna platform yang diiktiraf. Itu jelas. Anda di luar sana yang dah dengar-dengar hearsay, kawan-kawan dah promote dan sebagainya, mengapa perlu mendaftar dengan syarikat urus niaga kripto tempatan yang sudah pun diluluskan berbanding di luar sana. Satu lagi, biasa kita dengar juga ni, kawan-kawan saya juga cakap ni, macam buat forex, buat jual emas dan sebagainya. Kenapa nak ambil syarikat yang didaftarkan oleh SC, sedangkan di luar sana lagi besar return dia, dan multinational juga sifatnya, berada di semua negara, tetapi di Malaysia aja tak ada dilesenkan. Jadi apa nak risau juga. Ni biasa juga didengar kan. Yeah. Kerana mereka tahu giant syarikat kripto ni. Ya. Bagi saya, Tuan Nazri, ini kalau ada juga orang yang nak mengambil risiko yang lebih tinggi, kalau mereka contohnya pelabur yang sangat-sangat experience lah, okay, dia dah banyak buat kajian, banyak pengalaman, itu up to dia sendirilah, betul. Silakanlah. Kan? Silakan. Anda lebih pakar daripada Aaron Tang. Itu mengambil risiko atas sendiri. Okey, bagi setengah orang secara memang peribadi, okey. kan? Secara peribadi okey. Tapi I rasa ramai lagi pelabur-pelabur yang baru first time nak masuk, kalau kita ambil risiko yang sangat tinggi, saya rasa mungkin tak sesuai lah. As a first step, mungkin kita start small, start with a smaller risk, start with a smaller start dengan langkah yang lebih kecil. Kita ambil platform yang berdaftar dekat Malaysia ni. Okey. Kita sedia maklum juga bahawa pelaburan ini tidak boleh lari daripada mengalami kerugian. Mana ada pelaburan yang 100% kita akan dapat keuntungan. Jadi yang sering dialami oleh pelabur dalam urus niaga, yang mereka tidak buat penyelidikan lebih awal, tak tanya pakarnya, tak tanya expert dalam hal pelaburan dalam mata wang kripto ni. So ada juga pelaburan yang macam 100%, itu macam pelaburan yang macam ASB, KWSC, itu confirm dapat untung. Macam saya cakap tadi, itu whether dividend tu lebih tinggi atau lebih rendah saja. Okay? Tapi macam kalau kita masuk saham, macam kita masuk mata wang kripto, boleh untung, boleh rugi. Okay. So apa saya kata, nasihat saya kalau first time investor, kita perlu banyak membaca, kita perlu banyak menimba ilmu. Kalau kita tengok dekat
platform-platform bursa aset digital yang disahkan di Malaysia ni banyak dia punya maklumat pendidikan dia dekat website dia atau mungkin dekat social media dia. Kita boleh tengok video, kita boleh baca blog, kita boleh baca-baca artikel mengenai melabur dalam mata wang kripto. Selain daripada itu, I nak tegaskan sekali lagi, kalau kita first time investor, mungkin kita mula dengan amount yang kecil, okay? Dan lebih daripada itu, sentiasa kita tanya diri sendiri, okay, adakah asas-asas pelaburan kita sudah cover? Contohnya kita ada simpanan keselamatan, okay? Emergency savings kita dah ada ke tak? Kalau belum ada, why not kita letak dalam ASB dulu sebagai simpanan kecemasan, baru kita consider melabur dalam aset-aset macam kripto dan sebagainya. Okay? Yang nombor 3, I nak tegaskan, kita kena selalu belajarlah. Okay? Mata wang kripto pelaburan ni bukan satu benda yang mudah, bukan I ambil satu kursus dalam masa satu hujung minggu I dah jadi expert. Banyak kan kita ada banyak dengar kos-kos become a crypto trading expert kan. Ini akan mengambil masa yang panjang kalau kita nak betul-betul belajar. So kita kena sabar, jangan gopoh. Adakah Aaron merasakan kripto ini satu jenis pelaburan yang sudah matured ataupun sudah matang? Adakah kerana kita takut juga pelaburan ini dia berbentuk trend, berbentuk semasa, bentuk yang hari ini betul lah menjadi bual bicara, menjadi cakap-cakap di luar sana dan memberikan keuntungan, tetapi mungkin setahun 2 tahun akan datang dia akan menjadi satu industri yang akan lenyap dan sebagainya. Aaron macam mana? Ya, secara terus terang saya boleh dikatakan long term believer lah, ya. Mungkin dalam jangka masa 1-2 tahun market boleh naik, market boleh turun. Tapi ini kepercayaan peribadi saya. Sebab itu saya pun bekerja full time dengan syarikat kripto. Ini adalah industri yang akan continue untuk berkembang. Mungkin dalam masa 2-3 tahun ni mungkin boleh naik turun. Tapi dalam long term saya rasa memang ada potensi lah. Tapi ini kepercayaan peribadi saya sendiri. Setiap orang kena tanya diri sendirilah, okey. Kena buat penyelidikan jugalah. Betul. Tak boleh seminar satu hari kira you are expert cryptocurrency. Okey. Kalau kita nak melabur dalam mata wang kripto seperti Bitcoin ini, seperti mana yang kita jelaskan sejak awal tadi, mestilah melalui bursa kewangan kripto yang disahkan ataupun yang sudah dilesenkan oleh pihak SC misalnya. Tetapi nak ataupun tidak, kripto ni sebagai satu cabang bisnes juga. Mesti ramai kat luar sana sudah nak jadi pakar lah, expert lah ataupun ejen dan sebagainya, dan akan menjanjikan langit dan bulan lah kalau siapa-siapa nak melabur dalam wang kripto ini. Mereka katakan pelaburan anda akan lebih tinggi daripada ASB, lebih daripada KWSP dan sebagainya. Jadi inilah platform yang terbaik. Jadi kalau kita pakai formula yang biasa, kalau pelaburan yang rendah ataupun berisiko tinggi, nak dapatkan untung tu pastinya bukan yang mudah, cara yang mudah juga kan, Aaron. Jadi macam mana sebenarnya urus niaga kripto ini dilakukan? Urus niaga kripto ni dia perdagangan dia macam bursa saham sikit. So contohnya kalau kita dah biasa guna bursa saham Kuala Lumpur, contohnya kita guna apps stock market trading kan. Rupanya lebih kurang macam itu, okey? Kita boleh set kita nak beli harga berapa, kita nak jual harga berapa. So itu apa yang dia katakan user interface lah, apa yang kita nampak dekat app atau website. Secara kalau kita tengok di latar belakang back end dia, mata wang kripto ni dia boleh dihantar dari dia boleh dihantar dari, contohnya I nak hantar dari wallet saya masuk wallet Encik Nazri. Encik Nazri boleh hantar balik kepada saya juga. Dia ada send dan receive function juga. Dan kalau kita tengok secara infrastruktur, mata wang kripto ini sistem dia adalah sistem boleh dikatakan voluntary lah. So beribu-ribu komputer di seluruh dunia, macam Encik Nazri kata tadi, mining itulah yang disebutkan mining. Beribu-ribu komputer di seluruh dunia ni, mereka adalah pihak yang memproses transaksi Bitcoin dan kripto dan sebagainya. So inilah boleh dikatakan satu sistem lah yang ada dekat dunia mata wang kripto ni.
Jadi kalau kelebihan berbanding secara transaksi konvensional, yang saya sedia maklum juga bahawa transaksi kripto ini dia real time. Dia tak perlu ambil masa kalau kita nak pindahkan wang daripada negara kita Malaysia ada Kuala Lumpur, saya misalnya nak hantar wang anak saya di UK misalnya, mungkin makan masa sedikit dalam 2-3 hari untuk validation sistem perbankan dan sebagainya. Melalui kripto macam mana? Ya. So baru-baru ni saya pun ada juga hantar duit kepada syarikat dekat US untuk pelaburan, dan actually first time saya gunakan sistem tradisional. Baru saya belajar, oh ini akan mengambil masa dalam mungkin 2 hingga 3 hari bekerja. Kalau kita tengok kripto, kalau kita buat crypto send atau kita hantar mata wang kripto, contohnya Encik Nazri ada anak dekat UK kan, masa yang diambil itu untuk Bitcoin hanya dalam masa 60 minit atau 1 jam dah sampai. Okay? Sebab sistem ini orang panggil decentralized system lah. Dia tidak perlu melalui sistem sedia ada. Dia tidak perlu melalui banyak-banyak bank kan. Contohnya mungkin kalau I hantar duit kepada US hari ini, mungkin dia perlu melalui 3 hingga 4 bank sebelum itu sampai kat US. Okey. Berkaitan dengan pelaburan ini, kita tidak lari daripada unsur-unsur manipulasi, kan? Manipulation dalam transaction. Misalnya orang menggunakan nak cuci duit lah misalnya. Ini topik hangat kalau berkaitan dengan perbankan, berkaitan dengan pelaburan dan sebagainya. Money laundering. Adakah fintech berkaitan dengan kripto ataupun bitcoins ini dan pengalaman Luno terdedah dengan transaksi yang berisiko seperti money laundering dan orang nak cuci duit? Ya. So terima kasih. Tiba-tiba Nazri Kahar besok dah pakai Lambo. Terima kasih Tuan Nazri tanya soalan tu. Baru teringat saya pasal kenapa kita nak guna platform yang diiktiraf, yang sah, ya. yang diiktiraf oleh SC kan. Sebabnya kalau platform yang contohnya di luar negara kan, kita tidak tahu dia punya peraturan-peraturan penggunaannya. Tetapi kalau platform dekat Malaysia ni, dia perlu ada polisi dia menentang money laundering, menentang terrorist financing, dan SC akan make sure, SC dan juga pihak BNM akan support, Bank Negara akan support juga. Dia akan make sure yang platform kita tidak boleh digunakan untuk tujuan macam ini. Kalau tak nak masuk detail sangat lah, tapi biasanya platform macam Luno ni kita ada flag-flag untuk kita boleh detect dan kita boleh trigger kalau orang guna platform kita untuk melakukan jenayah. Jadi memang betul ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan, kerana kita dengar berita terorisme ISIS misalnya di luar negara menggunakan mata wang kripto untuk mendanai program mereka, aktiviti mereka, betul. So memang ada yang cuba menggunakan platform macam Luno, tapi bila kita detect benda ni berlaku, kita perlu membuat laporan dan kemudian pelanggan ini tidak dapat gunakan platform kita lagi lah. Tapi memang kebanyakannya tidak akan berlaku di platform seperti Luno kerana saya rasa penjenayah pun dia tahu kalau kita guna platform yang sah, ada mesti dia flag. kena trigger. So biasanya penjenayah dia akan guna platform di luar negara lah untuk melakukan transaksi macam ni. Ya, adakah kita akan fikirkan Malaysia akan jadi satu ibu kota, Kuala Lumpur ni satu capital Bitcoin ataupun kripto? Mungkin bukan sekarang lah, kerana baru 4 company yang disahkan ataupun diberi lesen. Mungkin 10 tahun akan datang? Harapan saya, Cik Nazri, kalau kita boleh attract banyak lagi pelaburan dalam negara kita, kita boleh membangunkan industri bukan kripto saja, industri blockchain, industri fintech, industri kewangan. Harapan saya lah industri ni akan berkembang lagi. Kita boleh buat job creation kan. Betul. Untuk anak-anak muda kita, mereka pun perlukan pekerjaan yang stabil dan bagus. So harapan saya mungkin dalam 10 tahun lah. Okay. Kerana kita nak tahu juga, kerana ini sumber-sumber pendanaan juga untuk industri-industri baru seperti startup kita, mereka yang dalam bidang teknologi food tech,
makanan agro misalnya, semua memerlukan dana yang besar. Tetapi mungkin di luar sana, penonton kami dalam program Sembang ASNB pada pagi ini ingin tahu lebih lanjut, kerana setengah jam, 1 jam ni tak cukup, Aaron. Ini crash course yang terlampau singkat lah. Tapi mereka nak tahu lebih lanjut di mana informasi berkaitan dengan kripto yang legal, yang sah, perdagangan kripto yang boleh mereka dapatkan maklumat. Di mana ada blog ke, ada program ke, ada aktiviti ke, ada seminar sehari ke. Platform yang paling bagus kalau nak belajar lebih mengenai kripto, mata wang kripto, Bitcoin dan sebagainya, para penonton hari ini boleh pergi kepada website kami www.luno.com. Luno luno.com. Kalau malas nak baca website, boleh pergi dekat social media Luno juga. Luno ada YouTube channel, ada Instagram dan sebagainya. Tujuan kami untuk pendidikan. So harapan kami pelanggan dapat benefit lah. Ya, menggunakan Mr. Stingy. Mr. Stingy itu blog peribadi saya. Tapi tak ada masalah, blog yang banyak memberi maklumat dalam bahasa yang paling mudah untuk orang awam mengetahui industri ini. Jadi kita berbaki beberapa minit lagi ini bagi Aaron lah, bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak, mungkin pertama kali dengar dalam sembang-sembang ASNB pada pagi ini bersama Aaron, dengar Haji Nazri tak pernah buat topik ni pun di Esra Wani ataupun di Agenda, tapi di sembang-sembang buat topik ni, mungkin menarik perhatian mereka. Jadi apa nasihat Aaron kepada khalayak di luar sana? Nasihat saya, kalau saya tengok mistake atau kesilapan utama yang di kalangan pelabur, bukan di mata wang kripto saja, pelaburan apa saja pun mistake nombor satu yang saya tengok, sifat kita yang nak cepat kaya. Kita tak nak sabar tunggu, mungkin kita tak nak macam sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Kita tak nak invest RM100. Macam dah lupa lah peribahasa tu. Orang Malaysia ni kan. Dah lama. Dia deny lah. Macam tak wujud dah. Sikit-sikit lama bukit. Kadang-kadang kita tengok mungkin social media atau kawan kita yang macam influence kita kan. Dia cakap, oh, I baru beli kereta semalam. Okay? Macam mana you beli kereta cepat? Oh, I buat side business, invest dalam saham atau kripto. So, tak salah kita nak meningkatkan kewangan kita. Tak salah kita nak dapatkan income yang lebih. Tapi apa yang nasihatkan, jangan gopoh. Jangan kita lupa diri, sebab sikap yang gopoh nak cepat kaya ini, biasa itulah yang menyebabkan kita melakukan kesilapan. Satu tips yang baik sekali dari Aaron. Dan bagi anda di luar sana, dapatkan maklumat berkaitan dengan pelaburan kripto di media sosial Luno dan juga syarikat yang sudah pun diberikan lesen oleh pihak Security Commission kita, dan berkaitan dengan apa pun. Tapi satu soalan terakhir, tapi kalau kita ni dah banyak duit sangatlah, saya ni anak millionaire, billionaire, Encik Nazri dah banyak duit kan? adakah ini satu pelaburan yang memang anda boleh ambil peluang? Saya rasa Encik Nazri, ini bergantung kepada kita punya Niat situasi kita sendiri, okey? Memang sangat susah bagi saya nak kata, oh, kripto memang sesuai untuk you, kripto tak sesuai untuk you. Contohnya kalau kita dah banyak duit, mungkin satu cara yang bagus, mungkin boleh kita refer dengan penasihat kewangan yang ada lesen, yang ada kelulusan oleh SC dan BNM dan sebagainya. Kita boleh dapatkan nasihat kewangan peribadi untuk kita. Mungkin dia boleh bagi tahu kita, okey, bagi Encik Nazri yang dah jutawan ni, mungkin kita boleh invest 5% atau 10%. Apa tidak kan? Itu berbanding. Mulakan sikit dululah kan? Mula sikit dulu. Kita tidak perlu mengambil risiko yang lebih tinggi, yang sangat tinggi pada mulanya. Okey. Yang penting kepelbagaian pelaburan itu penting juga. Anda ada di ASB, anda ada di unit amanah, anda ada dalam emas dan sebagainya, kripto juga sedikit. Jadi anda ada, orang kata pun, pertahanan. Kalau ada apa-apa berlaku, rugi dan sebagainya, yang ni ada. Simpanan pun ada kan? Ini yang dimaksudkan diversification, diversifikasi portfolio, di mana kita invest dalam pelbagai aset. Tapi kalau kita nak senang,
memang I rasa ASB pun Masa tinggal 10 minit. satu platform yang bagus untuk kita mula lah. Kalau kita tak nak kalau kita tak nak pening kan, tak nak susah, Ya. ASB pun is actually Itu pasti. very good platform. Ya. Bagilah anak muda ni semangat dia tinggi sikit. Anak muda dia punya energi dia berlainan dengan, that's why apabila Aaron katakan profil mereka yang melabur dalam kripto ni antara 30 ke 39 ke 40 tahun. Jadi adakah ciri-ciri ini sebenarnya yang mendominasi pelaburan kripto kerana mereka ingin ada perasaan ingin tahu, mereka agak stabil dari asas kewangan mereka, maksudnya mereka dah bekerja sedikit, ada industri ataupun bisnes yang mereka lalui. Tetapi orang lain tak boleh ke yang awal lagi 20 hingga 30 tahun, yang sudah pun lebih stabil 40 ke 50 ke 60 tahun. Jadi macam mana kita nak memecahkan profil kelompok yang keen dalam industri kripto? Bagi saya profil ni memang macam saya katakan tadi kan, 30 hingga 39 ialah yang aktiviti paling banyak, okey? Macam Tuan Nazri kata, mungkin mereka dah stabil, ada simpanan lebih, so mereka mengambil decision nak masuk dalam kripto. Tapi ada juga ramai dalam golongan 20 hingga 29 tahun atau 40 hingga 49 tahun, ramai juga customer Luno. Mereka tidak melakukan aktiviti pelaburan dan perdagangan yang begitu banyak lah macam yang 30 hingga 39. Bagi mereka yang muda memang tidak dapat dinafikan lah. Aset digital macam Bitcoin memang sangat-sangat hangat. Topik itu sangat-sangat hangat. Kalau kita tengok TikTok atau Instagram memang ramai orang yang cakap. So nasihat saya bagi golongan muda, terutamanya golongan muda, jangan gopoh, kita banyak membaca, banyak mengambil ilmu dulu. Jangan lupa asas kewangan, iaitu kita perlu ada emergency savings juga. Okay? Jangan all in lah. Ini bukan judi, ini pelaburan. Okey, bagi Aaron, kalau kita nak jadikan selain daripada, kalau di Malaysia Aaron mungkin menjadi ikon kewangan kripto. Bukan. Tapi kalau di luar negara, selain daripada Elon Musk dalam Tesla dan sebagainya, kan itu dah jadi billionaire, ataupun Joseph Bezos, Amazon dan sebagainya. Bagi di luar negara yang sering kali Aaron jadikan reference cara beliau membawakan satu industri kewangan yang baru ini dan pelaburan yang berhati-hati dan ada manfaat kepada masyarakat dunia, siapa yang sentiasa diikuti, Aaron? Saya nak cadangkan satu website, Encik Nazri. Dia bukan satu orang atau satu tokoh, kerana saya rasa mungkin bahaya jugalah kalau kita ikut just seorang. Tiba-tiba kalau dia collapse ke, mood dia lain ke, tiba-tiba macam Elon Musk, tiba-tiba dia cakap, oh Dogecoin kan, itu dah macam dah lagi dah kan, macam sangat-sangat high risk kan. So kalau saya boleh cadangkan satu website, iaitu Coindesk.coin. Coin maksudnya COIN, coin, desk meja, DESK.com. Itu merupakan satu sumber yang sangat bagus lah kalau kita nak belajar mengenai kripto, pelaburan, fintech dan sebagainya. Oh, bagi masyarakat yang di luar sana yang nak berjinak-jinak, adakah sebahagian cara transaksi kripto ini yang mereka perlu ambil maklum ataupun ambil tahu, yang mungkin mereka dengar daripada abang mereka, daripada rakan mereka, rakan sekerja mereka, yang mungkin dari cakap tu kita tahu ada kelentong lah ni. Selain daripada yang di awal tadi kita dengar tadi. Okey, yang awal tadi kita tahu ada kelentong. Kalau first dia cakap jaminan keuntungan, okey? Selain macam benda macam ASB, KWSP, mana ada jaminan keuntungan? Kita buat bisnes pun tak ada jaminan, okey? So itu first. Yang kedua tu dia suruh kita bayar duit masuk dalam akaun sendiri selalu dia. kena ni, selalu. Masuk duit dalam akaun Macam dia. scammer jugalah. Itu macam bahaya. Dia cakap, oh I tolong invest. Itu nombor 2. Nombor 3, satu lagi yang nak sebut, pulangan yang pulangan keuntungan atau interest rate atau dividen yang sangat tinggi. Apa itu sangat tinggi? I cuma nak bagi reference. Kalau kita tengok 5%, 8% setiap tahun, itu actually sudah sangat bagus dalam bidang pelaburan. Okay? 5%, 8% yang ASB yang selalu bagi ni memang already sangat bagus dalam bidang pelaburan. So contohnya kalau kawan kita bagi tahu kita, oh ini boleh dapat 36%, 36% tiap-tiap tahun. Memang red flag besar. Okay?
Janganlah percaya. Saya rasa nak kata mungkin ada peluang, okey, mungkin ada 0.001% boleh berjaya, tapi selalunya mungkin dia bagi pada peringkat awal dia bagi kita bayaran kan. So kita dah mulai yakin dengan skim pelaburan itu, inverted comma kan. Tapi lepas mungkin 6 months, 1 tahun, skim itu atau scam itu collapse dan kita tak dapat keluarkan duit kita. Kalau kita melabur, misalnya kita tak melabur melalui Luno dan juga syarikat yang sudah pun dilesenkan oleh SC misalnya, tapi kita melabur di China, mungkin China diharamkan, saya tahu, tapi syarikatnya banyak bertebaran di seluruh dunia, ada di Singapura, ada di Jakarta, ada di Dubai, mungkin ada di London. Jadi adakah wajar juga kita membuka ruang pelaburan ini selain, adakah terlampau berisiko sebenarnya? Bagi saya ini keputusan Peribadi, peribadi. yalah. Mungkin kalau kita dah sangat-sangat experience kan. Contohnya ada platform dari Dubai contohnya. Kita dah tahu risikonya tapi kita sangat-sangat berpengalaman tinggi. Kalau kita nak mengambil keputusan itu, okey, terpulanglah pada diri sendiri. Cuma kita tahu kalau berlaku apa-apa masalah, mungkin susahlah kita nak dapatkan duit kita kembali. Tapi bagi most people, saya cakap most people, mungkin lebih daripada 95% orang dekat Malaysia ni, saya rasa bagus kita start dengan platform yang disahkan oleh SC, BNM dan sebagainya lah. Ini bukan setakat kripto lah, setakat kalau kita nak invest dalam saham atau kita nak invest dalam bond atau unit trust, gunalah platform yang disahkan. Jadi apa-apa berlaku kita ada tempat untuk kita merujuk masalah dan mendapatkan pampasan ataupun dapatkan balik pelaburan yang kita lakukan dalam pelaburan tersebut. Kepada Aaron, masa tak mencukupi sebenarnya. Kita sambung lepas ni. Kita sambung lagi offline. Ya. Okey, terima kasih kepada Aaron Tang, pengurus negara Luno Malaysia, dan segala maklumat berkaitan dengan pelaburan Luno ini anda dapatkan di website Luno Malaysia, dan banyak lagi perkara-perkara yang akan kami bincangkan sempena program Pesta Labor PNB at Home dan sembang-sembang ASNB pada pagi ini. Jadi saya selepas ini akan mengendalikan sesi baru berkaitan dengan pelaburan saham dan sebagainya. Jadi anda akan terus bersama kami di Pesta Labor PNB at Home, sembang-sembang ASNB. Jadi saya Nazri Kaha, insya-Allah kita jumpa lagi terus bersama kami. Ada lagi ada kuis, ada hadiah dan sebagainya anda boleh dapat apabila anda tetap bersama kami secara langsung di FB ASNB pada pagi ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Jangan lupa. Okay, freeze.